Dalam sesi hari ini, saya bawa yang hujung ni, amma ba'du ni, yang cerita tentang bid'ah ni. Sebab benda bid'ah ni, minggu lepas tu kita sebut kan tentang bila kita baca hadis 40 tu, antara mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah bagi kepada Nabi adalah Nabi mempunyai mukjizat perkataan yang sedikit tapi maksud dia besar. Perkataan tu sedikit tapi maksud tu besar lah. Saya ulang sekali lagi lah. Perkataan yang mampat, yang singkat, yang sedikit tapi maksudnya besar. Itu adalah mukjizat Nabi. Tetapi kalau kita tengok pada ayat ni, yang Nabi baca ni, ayat-ayat Nabi ni, yang ni ayat Quran lah. So Rasulullah SAW baca ayat ni dan dia bagi peringatan sentiasa dalam khutbah dia. Dan tiba-tiba kita pandang perkataan ni tidak punya makna. Maksud dia sangat salah lah kalau kita ada pemikiran macam tu. So kita nak apa yang Nabi sebut, bila nak sebut tentang bid'ah ni, kadang-kadang antara kita ni kita rasa sensitif lah. Cuma saya ni nak bawa dari konteks ilmiah supaya kita tak maulah bergaduh ataupun pandangan mungkin berbeza. Cuma kita tengok dari sisi ilmiah tu. Kita bahas dari sudut ilmiah. Kalau ada hadis, kita bahas daripada hadis. Bukan daripada emosi ataupun perbuatan-perbuatan yang kita dah buat lama. Kita lontarkan kepada orang yang kita tak suka, lepas tu dia jadi pergaduhan lah. Perpecahan yang banyak nanti. Sebenarnya apa yang benar adalah apa yang daripada 3 generasi pertama tu. Especially daripada apa yang Nabi sebut ni lah. So Nabi sebut perkataan ni, seperti mana yang sebelum-sebelum ni pun, saya hurai beberapa ayat ni sebab dah Nabi sebut. Kalau kita tak rasa apa-apa daripada bacaan kita ni, rasa macam sangat ralat lah kepada kita yang mendengar ataupun ialah orang yang membaca ni. Sebab kita nak juga ambil iktibar. Dan seperti mana yang saya selalu sebut jugalah, bila Nabi sebut berulang kali, maksudnya benda ni penting. Bila Nabi sebut berulang kali, perkataan-perkataan ni, maknanya maksudnya sangat penting dan tendensi ataupun kebarangkalian orang ikut adalah kecil lah. Kebarangkalian orang ikut adalah kecil. Macam tu. Bila Allah sebut tentang syirik dalam Quran kan, jauhi syirik, kebarangkalian manusia secara umum lah, kecil orang yang tidak syirik. Dan termasuk orang Islam sendiri pun ramai yang syirik. Sebab itulah dalam antara objektif tazkirah ni, saya nak bagi pemahaman dari angle yang lain sedikit lah. Kita tengok benda-benda yang syirik, benda-benda bid'ah ni. Sebab bid'ah ni yang saya nak cerita nanti, kejap lagi, dia buka jalan kepada syirik. Walaupun kadang-kadang perbuatan tu tidak syirik, tapi dia dah buka jalan seluas-luasnya. Sebab bila kita ambil pandangan yang boleh diterima bid'ah ni, maksud dia benda-benda yang syirik, of course lah kita akan buat bid'ah, kita akan berhujah dengan benda bid'ah ni, benda-benda yang khilaf kan. Ni lah baca tu lah boleh. Tetapi bila pergi kepada hadis yang bermasalah tapi dalam bab akidah, tiba-tiba kita mati kan. Dalam sesi ni saya kita akan juga tentang kematian kan. Peringatan tentang kematian kan, orang yang paling cerdik tu kan. Tiba-tiba kita syirik dalam beribadat kita. Allah, macam mana kita duduk sanggah-sanggah orang kan. Jadi daripada permulaan ni, saya akan cerita sikit tentang bid'ah. Sebab bid'ah ni, kenapa panjang mukadimah ni, sebab pengalaman saya lah bila saya dalam grup-grup dan bincang dengan orang agama ni, so orang surau-surau ni, kadang-kadang ni benda ni sangat sensitif. So saya nak letak, kita letak sebagai kita punya minda tu dalam konteks pelajar, dan kita nak ambil dari sudut ilmiah begitu. Okey. Keterangan hadis ni, sebab Nabi dah sebut, dan saya sebut tadi kan, Nabi ni perkataan dia kecil tapi maksud dia besar. Cuma kalau kita baca-baca tiba-tiba tak ada maksud, kita kata bid'ah boleh, habislah. Apa maksud hadis yang Nabi sebut? Sama juga dalam hadis, saya ada baca satu hadis, mukadimah kan, panjang sikit tak apalah, at least dalam konteks ilmu lah. Hadis yang Nabi sebut yang ada seorang sahabat Nabi ni berjumpa dengan Nabi, dia ada 2 orang anak, macam tu, tersilap saya. Sorry. Bapak dia, sahabat Nabi ni kata bapak dia nak ambil harta dia. Bapak pada sahabat dia ni nak ambil harta dia. So Nabi kata, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Nabi kata, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Nabi kata, dalam hadis yang sahih. So maksud dia adalah, apa-apa yang kita punya ni, ayah kita punyalah, mak kita punyalah. Harta kita ni, dia boleh ambil sebenarnya. Dalam konteks tu. Tapi bila saya kaji-kaji, baca-baca, bila saya tengok beberapa hujah, saya tengok macam hadis tak punya makna sangat pun daripada apa yang ulama-ulama hurai ataupun ustaz hurai. So saya terfikir, habis tu Nabi punyai mukjizat, perkataan sedikit maksud yang besar, tiba-tiba maksud dia baik macam tak payah sebut. Maksud dia tengok pada conclusion, harta anak tu sebenarnya bukan harta ayah.
Macam tu lebih kurang. Nak ambil pun kena minta izin, kena ada. Jadi pelik. So, pandangan tu ialah of course lah sebab pandangan ni banyak. So, bila saya tengok balik, kita tak maulah hadis yang kita baca ni, maksud dia, saya nak bawa contoh tadi tu dengan contoh yang sekarang ni, maksud dia, bila Nabi sebut tentang hadis, maksud dia, ada implikasi yang besar kepada kehidupan kita. Kalaulah hadis tu, kalau Nabi sebut perkataan tu tak ada makna apa-apa, baik tak payah sebut kan. Maksud dia macam tu. Jadi tak kena pula dengan mukjizat yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dalam konteks ni, sebab kita dah baca setiap minggu, saya nak cerita jugalah tentang bid'ah. So ada dua golongan daripada kajian saya, dua golongan yang berpandangan berbezalah tentang bid'ah ni. Ini heavy sikit lah, tapi tak apa, kita ambil secara ilmu lah, insyaAllah. InsyaAllah Allah bagi kita kefahaman. Golongan pertama, dia kata bid'ah ni tergolong pada dua pandangan. Pertama, dhalalah. Dhalalah ni adalah apa yang dalam hadis ni. Ini dhalalah ni. Dhalalatin finnar kat sini. Sekejap, bismillah. Dan golongan pertama ni dia juga ambil pandangan adanya bid'ah hasanah. Pergi pada golongan kedua. Golongan kedua ni dia ada bid'ah dhalalah je. Dia ambil daripada hadis ni je. Dan hasanah ni tak adalah. Cuma bila saya buat kajian ni, ada banyaklah kitab yang saya baca. Dan saya tengok pada dua pandangan yang daripada kajian ilmiah antara dua orang ni. Seorang ni Profesor Dr. Asri, dan juga ini ada paper daripada student ni daripada UTM, banyak ni. So yang ni yang kata boleh adanya bid'ah hasanah, yang ni kita tak ada bid'ah hasanah. So ada dua pandangan berbeza lah. So saya ambil daripada kajian ilmiah jugalah, bukannya saya ni ambil daripada mana-mana lah, tapi daripada bacaan dan juga kajian yang saya buat lah. So daripada dua pandangan tu, kita tengok sini. Yang hasanah ni, kalau tengok yang bawah ni dulu, kalau saya lah, daripada faham saya memang totally buang yang ni. Sebab dia buka kepada jalan syirik. Kenapa? Sebab golongan yang atas ni kalau kata ada, dia senang, dia bermudah-mudah dalam hadis. Ni, dalam hadis tak saya dia ambil ni. Dia sangat bermudah dalam hadis sebab kalau tengok pada maksud, kalau kita baca dari sudut ilmiah lah, yang ni boleh bacalah dalam kitab-kitab siapa yang minat baca. Kalau tengok sini, ini pandangan daripada pandangan yang kata boleh ni, ini research paper ni, kajian ni. So kita ambil daripada sumber ilmiah lah. Dia kata apa? Secara umum, mula-mula dia kata kedua-dua golongan adalah berbeza dari istilah bahasa saja. Maksud dia sama je dua-dua orang tu. Dua-dua pandangan tu sama je. Cuma secara umum kedua-dua golongan adalah bersepakat mengatakan bahawa bid'ah adalah setiap perkara baru serta bertentangan dengan syariat dan tiada asas dari agama yang menjadi sandaran kepadanya, sama ada dari dalil khusus atau dalil umum. Bid'ah seperti ini adalah dikeji dan ditolak. Ini semua terima. Tengok yang bawah ni. Ini yang jadi satu, orang kata, kita boleh jadi orang ambil maksud yang berlainan lah kat bawah ni. Namun begitu, setelah membuat perbandingan di antara golongan pertama dan kedua, penulis lebih cenderung untuk memilih konsep bid'ah dari kalangan kelompok pertama. Dia punya pandangan ni, dia ambil yang kelompok pertama yang saya sebut tadi lah, yang kat atas tu. Yang menjelaskan bahawa setiap perkara baru yang berlaku perlu ditunjukkan sandaran sama ada dari Quran, hadis, ijma', qiyas atau qawaid syariah. Sekiranya ada sandarannya, maka ia adalah sebahagian daripada syariat dan tidak boleh dianggap sebagai bid'ah. So kata kunci yang bawah ni adalah sandaran. Satu dekat sini. Disebabkan bermudah-mudah dalam hadis sahih dan palsu, maka ianya termasuk dalam quote-unquote sandaran. So banyak yang saya buat kajian, saya jumpa lah, dan saya juga banyak kali berdebat lah berdebat pun nak suruh orang faham lah kan, tentang maksud bid'ah ni, yang hasanah dengan bid'ah dhalalah ni, kebanyakan guna dalil yang ni, sandaran ni. So apa-apa yang ada dalam kitab, dalam apa-apalah, dalam pandangan agama, dia kata bid'ah hasanah sebab ada sandaran. Cuma masalah dia, bila kita pergi kepada hadis yang diambil, which dia guna untuk sebagai sandaran dia, hadis tu adalah sama ada palsu atau dhaif. So saya bawa contoh dekat sini, ini untuk ilmu kita kan, sebab contoh-contoh. Yang ni kata boleh buat tawasul ni, ini diterima pakai sebagai hasanah. Tetapi hadis yang, kalau kita kajilah, hadis yang diguna pakai adalah sebenarnya hadis tu dhaif, tapi maksud dia kias daripada hadis tu untuk sampai ke sini. So ada dua kesalahan kat situ kalau tengok daripada kajian salah. Pertama, dia tu dhaif. Kedua, dia kias, dia andaikan hadis tu pergi ke sini. Sebab biasanya dia akan gunakan justification tu digunakan untuk, dia macam the ends justify the means lah, dia terbalik sikit. Ini contoh yang pertama. Kedua, kalau tengok pada sini, tengok pada gambar ni, saya ambil daripada Facebook ni.
Tengok perkataan orang ni, dia kata memandang aulia sekali lebih baik daripada melihat Allah 70 kali. Perkataan ni adalah perkataan kufur. Contoh dua ni saya katakan menyamakan Tuhan dengan makhluk, bahkan makhluk lebih baik dari Tuhan. Ini kekufuran yang jelas. Perkataan ni orang sebut ni daripada hadis palsu ni atas ni. So point saya sebenarnya, ni ayat Quran yang Allah kata tak samalah kita boleh baca. Point saya sebenarnya golongan yang ambil pandangan ni dia bersenang-senang dengan hadis. Dan hadis ada banyak kategori. Kecuali lah kita ambil pandangan ni, katalah Imam Syafi'i ambil pandangan ni, tak apalah. Dia memang tahu, tengoklah perkataan Imam Syafi'i. Tengok perkataan Imam Syafi'i. Tengok apa perkataan Imam Syafi'i tentang hadis. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, jika kalian mendapat hal yang berbeza dengan sunnah Rasulullah SAW, katalah dia yang ada pandangan boleh terima lebih dari hasanah. Katalah ada. Apa dia kata tentang hadis? Jika kalian mendapatkan hal yang berbeza dengan sunnah Rasulullah SAW dalam kitabku, maka berpendapatlah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkanlah pendapatku. So Imam Syafi'i kata macam tu. Kejap. Nombor dua, Imam Syafi'i kata, jika sesuai dengan hadis sahih, maka itu adalah mazhabku. Sama juga dengan imam-imam yang lain. Kan Imam Abu Hanifah cakap, benda yang sama dia kata. Jika sesuai dengan hadis sahih, itulah mazhabku. Imam Malik kata, tidak ada perkataan seseorang pun setelah Nabi kecuali terkadang diambil dan terkadang ditinggalkan kecuali sabda Nabi SAW. Imam Hanbal, mazhab Hanbali ni kan, jangan kalian bertaklid kepada, mana jangan kalian mengikut perkataan saya. Jangan pula kalian bertaklid kepada Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Al-Thawri. Tetapi ambillah daripada semua mereka yang mereka ambil yang ni hadis yang sahih. Jadi semua imam ni memang ambil benda yang sahih. Tak sekali-kali dia nak menolak ataupun menindakkan Nabi SAW. Sebab mereka lah yang ulama yang paling takut dengan Allah. Kan? Kalau tengok pada sini, kalaulah kita ambil pandangan ni pun, kecuali lah kita ni memang satu level lah dengan Imam Syafi'i. Sebab kita boleh bezakan ni, perkataan ni. Ijma' qiyas. Kita tak tahu kan? Tetapi banyak yang saya jumpa, bila orang guna nama saja, dan sandaran ni dia banyakkan dia ambil pada ada yang palsu. Contoh ni, yang atas ni saya tunjuklah. Tengok ni ada yang palsu. Dia ambil kan. Contoh kedua, tengok ni perkataan Imam Syafi'i. Dan juga saya letak, saya punya Facebook ni, saya letak semalam ni. Kebetulan dengan PM kita kan, ada orang marah ni, PM kan. Yang benda yang baik kita ambil lah kan. Dia kata tradisi ilmu, penjelasan, pelajaran secara kritis. So, bila kita jumpa perkara ni, kita fikir sikit lah kan. Kita fikir, sebab nanti kita cerita tentang kematian. Sebab dia bawa kita kepada kematian, sebab kita takut nanti bila kita meninggal, implikasi dia sangat teruk. Apa lagi dalam konteks akidah, contoh macam ni kan. Pula dia kata kan. So benda ni sangat-sangat teruk dan kufur perkataan ni. Kejap kucing datang ni. Okey, saya rasa insya-Allah mencapai kot matlamat kot saya dalam bab mukadimah ni. Ni page last ni saya tunjuk. Ada dulu saya ada buat kelas tentang punca perbezaan pendapat ni tahun 2006 dulu ni. So ini sebenarnya kalau insya-Allah ada masa nanti kita akan hurailah kemudian. Kenapa berlakunya perbezaan pendapat? Kalau tengok sini pun tengok apa perkataan Imam Ibn Taymiyah, dia kata, tidak ada seorang pun ulama sengaja berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekecil-kecil sunnah sehinggalah sebesar perkara. Maknanya ulama ni sebab dia takutkan Allah kan, dia memang tak akan ambil benda-benda yang tak betul. Cuma bila katalah ada hadis yang dia ambil tu, kebetulan hadis tu dhaif atau palsu. Sebab kalau tengok dalam kitab Imam Nawawi pun ada dua kan hadis yang dhaif kan. Dan ulama ni dia tak akan sempurna lah, ada juga kesilapan mereka, which menunjukkan mereka juga adalah manusia biasa macam kita. Supaya kita tak angkatlah dia ni sampai ke mengkultuskan manusia ni, pergi ke tahap-tahap sampai macam orang kafir kan, sampai sujud semua kan. Dan ada orang Islam pun sujud sebab dia ada konsep lain yang dia faham dari sudut agama yang sesat sebenarnya. Okey, panjang mukadimah. Saya haraplah insya-Allah dapatlah manfaat daripada mukadimah yang kita baca ni kan. Poin dia sebenarnya bilalah Nabi sebut banyak benda-benda ni, maksud dia dan implikasi kepada kita, impact kepada kita sangat besar. Sayanglah kalau kita baca setakat baca saja tanpa faham apa yang Nabi nak sampaikan. Dan juga nombor dua, bila Nabi sebut tentang bid'ah ni, jangan kita ambil pintas lalu saja. Maksud dia takkanlah bila Nabi tekankan sangat, contohnya jangan berjudi, kita ambil pandangan boleh berjudi kan. Jadi pelik lah.
Lepas tu kita pakai serban, pergi solat semua kan. Lepas tu kita duk cerita benda-benda yang agama, jadi peliklah. Anak-anak kita semua ikut perkataannya, salah tu. Kita kata ada pandangan yang kata boleh judi. Contoh, saya kata contoh, tak ada pun. Tapi arak ada, tapi pandangan tu telah ditutup. Arak ada yang imam besar, Imam Abu Hanifi, Imam Abu Hanafiyah yang katakan arak, ada arak yang bukan daripada anggur adalah halal pada pandangan dia dulu. Sebab dia tak jumpa hadis yang kata haram sebaliknya. Tapi ulama-ulama silam dah benteraslah. Dah apa? Dah bagi pandangan baru yang menutup pandangan lama. Kita tak nampaklah bila baca kitab dan kita akan jumpa perkataan tu. Cuma hari ni tak adalah. Hari ni dah orang kata ilmu ni dah jadi sangat jauh dan kita cuma ambil hujung-hujung lah kan. Cuma matlamat saya adalah untuk bagi kefahaman balik daripada apa yang Nabi sebut ni, yang sedikit ni, ada maksud yang sangat dalam. Kita tak mau kita ambil ringan perkataan Nabi SAW.